الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bersempena perhimpunan mingguan seluruh umat Islam hari ini, saya berpesan kepada diri saya dan menyuruh muslimin yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Semoga kita sentiasa berada pada landasan akidah yang betul dan tidak terpedaya dengan golongan yang sesat lagi menyesatkan. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Tauliah Mengajar Suatu Keperluan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa tauliah mengajar suatu keperluan? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Ballighu anni walau ayah," yang membawa maksud sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bukankah kita semua pendakwah? Dalam kalangan kita juga ada kelayakan agama. Jadi kenapa perlu lagi tauliah? Itulah antara persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan oleh sebahagian masyarakat apabila membicarakan keperluan tauliah mengajar. Undang-undang telah menetapkan seseorang yang ingin mengajar agama hendaklah mempunyai tauliah mengajar yang dikeluarkan berdasarkan Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor Darul Ihsan 2003 Pindaan 2016. Dalam konteks ini, mengajar bermaksud menyampaikan sebarang maklumat berkaitan dengan agama Islam melalui ceramah, forum, pengkisahan, motivasi, tazkirah, pembentangan kertas kerja, kuliah, audio visual atau cara lain sebagaimana yang ditentukan oleh Jawatan Kuasa Tauliah. Justru khatib ingin mengingatkan kepada sesiapa yang ingin mengajar agama atau diundang untuk mengajar di masjid atau di surau-surau seluruh negeri Selangor, mohonlah tauliah mengajar. Pemohon akan melalui beberapa proses tapisan, iaitu ujian penilaian fardu ain dan ujian nilai. Sekiranya lulus, pemohon akan dipanggil temuduga, seterusnya diputuskan oleh Jawatan Kuasa Tauliah MAIS. Hadirin yang berbahagia sekalian, benarkah proses permohonan tauliah mengajar sesuatu yang menyusahkan dan tidak diperlukan? Khatib ingin menarik perhatian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negara Yaman, baginda terlebih dahulu bertanyakan beberapa soalan kepada Muaz bin Jabal berdasarkan sabdanya yang berikut. Kaifa taqdi? Faqal aqdi bima fi kitabillah. Qal fa illam yakun fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal ajtahidu ra'yi. Qal alhamdulillahillazi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah kamu akan berhukum wahai Muaz? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Aku akan berhukum dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat dalam kitab Allah, bagaimana? Maka jawab Muaz bin Jabal, aku akan berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi,
sekiranya tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Muaz bin Jabal, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menguji kelayakan Sayyidina Muaz bin Jabal dalam menyampaikan dakwahnya setelah berpuas hati dengan manhaj Sayyidina Muaz bin Jabal dalam berhukum, iaitu mendahulukan Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan seterusnya ijtihad. Maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah permohonan tauliah mengajar perlu melalui beberapa proses tapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran dan kemampuan dan penguasaan ilmu seseorang sebelum diberikan tauliah mengajar. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering memberi peringatan dan menitahkan hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam sahaja yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau ceramah di masjid-masjid atau di surau-surau di seluruh negeri Selangor Darul Ihsan ini. Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 18 Februari 2022 di Istana Alam Shah Kelang. Muslimin yang berbahagia sekalian, adakah itu bermaksud pihak berkuasa agama menghalang kerja-kerja dakwah? Perlu ditegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar bukanlah untuk menghalang atau menyusahkan seseorang yang ingin mengajar agama. Ia sebagai langkah pencegahan bagi memenuhi maqasid syar'iyah dalam aspek memelihara agama Islam, iaitu hifzuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-19, Inna dina indallahil Islam, yang membawa maksud sesungguhnya agama yang diredai Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Justru bagi memastikan agama Islam itu terus terpelihara daripada sebarang anasir penyebaran ajaran yang salah, fitnah memfitnah dan bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, masyarakat dan negara, maka tauliah diperlukan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalimatu haqqin urida biha batil, bermaksud kata-kata yang benar tetapi bertujuan batil. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sinilah keperluan tauliah mengajar, yang antara lainnya untuk memastikan bahawa yang pertama, seseorang itu benar-benar layak dan sesuai untuk mengajar agama. Yang kedua, mengekang penyebaran ajaran atau fahaman yang menyeleweng daripada pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, mengelak sesuatu perkara yang boleh menimbulkan kontroversi dan sensitiviti dalam kalangan masyarakat. Dan yang keempat, mencegah mana-mana pihak yang menggunakan platform ceramah untuk menghina atau mengaibkan orang atau kumpulan tertentu. Yang kelima, memastikan pemegang tauliah mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Muslimin yang berbahagia sekalian, perkembangan teknologi semasa memudahkan masyarakat untuk mendapat ilmu agama pada bila-bila masa. Hanya di hujung jari, namun masyarakat perlu memastikan guru yang mengajar atau yang menyampaikan ilmu tersebut adalah individu yang dipercayai dan diyakini ilmunya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, serta berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah kitab sahihnya daripada Muhammad Ibn Sirin, beliau berkata, inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, yang membawa maksud sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapakah kamu mengambil agama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Khatib mengingatkan bahawa mana-mana orang yang mengajar, cuba mengajar atau menyebabkan pengajaran agama Islam tanpa tauliah adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Pindaan 2016. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah minggu ini, khatib ingin menyeru. Yang pertama, umat Islam hendaklah menuntut ilmu yang betul daripada guru yang dipercayai dan diyakini keilmuannya bersumberkan Al-Quran dan Sunnah yang diberi tauliah oleh MAIS.
Yang kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah adalah ilmu Allah yang wajib diajar dengan amanah, benar dan ikhlas, bertujuan mewujudkan individu yang bertakwa, masyarakat yang damai dan negara yang makmur. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa segala keputusan dan pengurusan pemerintah terhadap rakyat dibina di atas kemaslahatan sebagaimana disebutkan berdasarkan kaedah fiqh tasawrufu al-imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, yakni tindakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada keperluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat pada ayat yang ke-33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina muazzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiqa wa sihhata wa salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umurhuma muslihin lil muwaddafin wa ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami, wahai Allah. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, berkatilah bulan Syakban yang sedang kami lalui ini, wahai Allah. Sampaikanlah umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, wahai Allah. Dan jadikanlah Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.